Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, saya berpesan kepada diri sendiri dan sidang Jumaat sekalian, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyakkan amalan-amalan yang diredainya dan menjauhi segala larangan-larangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang telah menerima peringatan itu, yang telah berusaha membersihkan dirinya, yakni dengan taat dan dengan amal yang saleh, dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya, serta mengerjakan sembahyang dengan khusyuk. Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian, bahkan kamu utamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Kita berada pada Jumaat yang terakhir di bulan Sya'ban. Kita semestinya merasakan seronok dan gembira serta bersyukur kepada Allah dengan nikmat Ramadan yang bakal menjelang, dengan janji rahmat pada awal kedatangannya, diikuti dengan pengampunan dosa pada pertengahannya, serta pembebasan dari api neraka pada penghujungnya bagi hamba-hamba Allah yang benar-benar menghidupkan Ramadan. Kedatangan bulan yang dijanjikan dengan penggandaan pahala dan penghapusan dosa wajib disambut sebaik mungkin agar segala janji kebaikan daripada Allah dapat kita capai. Keistimewaan Ramadan yang terbuka luas pintu syurga dan tertutup rapat pintu-pintu neraka, serta dirantai syaitan penggoda, mestilah diambil peluang sesungguh-sungguhnya dalam menambahkan bekalan akhirat. Peluang dengan adanya satu malam yang istimewa antara malam-malam Ramadan yang dinamakan malam Al-Qadar jangan dilepaskan agar kita menjadi umat yang beruntung, yang berlumba-lumba merebut janji Allah yang maha benar. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sesuai dengan matlamat kepada ibadat puasa itu sendiri untuk melahirkan umat yang bertakwa, maka pastilah menjadi tujuan utama kita untuk berjaya dunia akhirat. Maka kita menggunakan sebaik-baik peluang kehadiran Ramadan ini untuk meningkatkan takwa dalam segenap aspek kehidupan. Bermula dengan diri kita sendiri, mendalami ilmu agama yang berkaitan dengan ibadat puasa khasnya, agar ia menjadi ibadat yang bukan sekadar adat, dan ilmu pula bukan sahaja dapat menunjuk kepada kita
bagaimana mahu menjalani ibadat puasa yang sempurna, malah memberi jalan untuk kita memperelokkan lagi ibadat dengan amalan sunat bagi menambahkan pahala. Suasana Ramadan, suasana seronok menyambut Ramadan mesti disuburkan dalam diri kita, seterusnya ahli keluarga dan masyarakat, dengan setiap lapisan, bermula daripada pemimpin sehinggalah kepada rakyat jelata, mengambil berat tentang Ramadan, bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Seharusnya diperbanyakkan kempen pada diri kita dan masyarakat dalam memperkasakan amalan soleh dalam bulan Ramadan nanti melalui TV, akhbar, radio, media massa, dalam kita menghidupkan dan menyemarakkan Ramadan Al-Mubarak. Jangan kita hanya sibuk kempen untuk hari raya sahaja, sibuk dengan buffet Ramadan, sibuk dengan jualan dan seumpamanya, tetapi kita mengabaikan perkara yang utama yang disediakan tawaran dan ganjaran yang besar dalam bulan Ramadan. Lalu akhirnya umat Islam berpuasa, sedangkan pahala puasanya berkurangan dengan sebab dihabiskan masa dengan menonton televisyen, mendengar radio, ataupun perkara-perkara yang melalaikan, yang tidak pun menguntungkan. Masa yang sepatutnya dihabiskan dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir dan seumpamanya, sebaliknya diisi dengan perkara yang sia-sia, bahkan barangkali perkara maksiat, na'udzubillah. Jika umat Islam sendiri boleh ditarik untuk membicarakan tentang Piala Dunia berbulan-bulan sebelum pertandingan bermula, sehingga kemeriahannya dirasa di mana-mana, mengapa pula kempen Ramadan kita tidak mampu lakukan sebagaimana para salafus salih yang mengingati Ramadan setiap masa, sehingga begitu bersemangat dengan kedatangannya dan begitu bersedih dengan pemergiannya. Kita tidak mahu demam Piala Dunia menghilangkan tumpuan kepada sambutan Ramadan sebagaimana asyiknya. Kita tidak mahu tumpuan dilakukan sebagaimana umat Islam asyik membicarakan tentang persoalan yang tidak menguntungkan umat Islam. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid, yang artinya, ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup berupa semata-mata permainan dan hiburan yang melalaikan, serta perhiasan yang mengurangkan, dan juga bawaan hidup yang bertujuan untuk melalaikan. Bermegah-megah antara kamu serta berlumba-lumba memperbanyakkan harta dan anak pinak, samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang hijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar, selepas itu engkau melihat dia menjadi kuning, akhirnya ia menjadi hancur bersepai. Dan di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia, dan keampunan serta keridaan Allah disediakan bagi orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Ramai di kalangan umat manusia lupa kepada akhirat, sentiasa melengah-lengahkan taubat, sentiasa menangguhkan untuk menambahkan amalan soleh akibat leka dengan permainan dan hiburan dunia. Sedangkan Al-Quran telah memberitahu kita bahawa jangan kita terpedaya dan tertipu dengan gemerlapan hiasan duniawi yang sentiasa menggiurkan, kerana ia tidaklah lain hanya permainan dan hiburan yang sia-sia yang tidak mempunyai apa-apa tujuan. Apa yang dihasilkan tidak lain hanyalah satu yang menyenangkan atau menghiburkan hati sahaja, akan tetapi menghabiskan waktu dengan kegiatan yang tidak ataupun yang kurang penting, sehingga melupakan kehidupan akhirat.
Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, menjelang Ramadan, pada hari ini seluruh dunia sedang menumpukan perhatian kepada Piala Dunia yang merentasi negara, bangsa dan agama. Kita harap tumpuan kepadanya tidak menjejaskan soal amal ibadat kita, terutama dengan berjaga malam, tidak menyebabkan ramai yang tertinggal solat subuh, apalagi ia bakal berlangsung sehingga bulan Ramadan nanti. Begitu juga tumpuan kita dari segi kerja harian tidak terjejas dengan sukan ini. Kita begitu mengharapkan agar semangat bangun malam dapat disuburkan dengan sama-sama kita berqiyamul lail, dan semangat yang diperhatikan itu tidak juga menyebabkan keadaan sekitar kita yang sedang berlaku di sekeliling kita tidak diambil peduli oleh umat Islam, seumpama isu rasuah, pecah amanah dan juga jinayah. Kita merasa amat bimbang dengan laporan oleh Menteri Dalam Negeri di Parlimen, di mana sehingga April 2014 dinyatakan bahawa kes jinayah, indeks jinayah dalam negara kita ialah 14 kes sejam, 368 kes jinayah setiap hari, 2,594 kes jinayah setiap minggu, dan 11,023 kes jinayah setiap bulan. Kita tidak mahu akibat kelalaian kita, akibat kesilapan kita, akibat dosa kita, lalu memberikan laluan kepada kemurkaan Allah, dan juga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala kepada umat manusia seluruhnya. Kita amat bimbang seperti mana yang telah disiarkan dalam sebuah akhbar baru-baru ini pada 16 hari bulan Jun, bagaimana akhbar tersebut melaporkan bahawa pertandingan Ratu Cantik yang pernah nak diadakan tetapi telah dibatalkan. Ratu Cantik ini akan diadakan pula di Kuala Lumpur, di mana dalam akhbar tersebut pengarah urusan Sogo KL telah menyebut bahawa pertandingan Ratu Cantik ini melibatkan 40 hingga 45 negara. Jika berita tersebut benar, kita amat bimbang. Semua itu sebagai usaha mengundang bala, dan kedegilan tersebut akan melonggokkan segala jenis maksiat yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja kepada penganjur, bukan sahaja kepada mereka yang terlibat, tetapi kita bimbang bala Allah Subhanahu wa taala akan menimpa seluruh umat. Demikian juga kita bimbang apabila baru-baru ini akhbar majalah Business Time melaporkan bahawa bagaimana seorang tokoh telah pun menyediakan peruntukan 3 bilion ringgit, dan pihak berkuasa telah pun meluluskan kasino kedua terbesar, yang semua ini kita bimbang pusat judi yang terbesar akan dibina, yang mungkin akan menyebabkan gejala-gejala keruntuhan akhlak dan maksiat yang mengundang bala Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, marilah kita mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku sebelum ini. Bagaimana apabila maksiat berluasa dalam masyarakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala, akan menurunkan ujian, sehingga ia tidak akan meninggalkan sesiapa pun, walaupun orang beriman, akan terkena tempias bala Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingatkan diri saya dan sidang Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita memperkukuhkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar segala yang kita buat diredai Allah, segala yang kita lakukan diterima oleh Allah sebagai amal yang saleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu
فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا إخوان المسلمين، اتقوا الله سبحانه وتعالى حيثما كنتم واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya menyeru diri saya dan tuan-tuan para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita mempertingkatkan iman dan taqwa. Walaupun di mana saja kita berada, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha melihat segala perbuatan dan amalan kita, sama ada zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam rahmat pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, mimbar pada hari ini ingin mengingatkan kepada sidang Jumaat sekalian, kalau sebelum ini banyak khatib dan para guru menyebut tentang bagaimana kita menyambut dan mengimarahkan Ramadan, pada tengah hari ini mari kita memberikan tumpuan kepada apa yang ditulis, apa yang disebut oleh yang berbahagia Al-Fadil Dr. Zahiruddin Abdul Rahman, pengerusi kepada mursyid, yang menyebut tentang kesilapan yang kerap berlaku yang dilakukan oleh umat Islam ketika bulan Ramadan. Pertama, makan dan minum dengan bebas setelah batal puasa dengan sengaja, yakni bukan kerana uzur yang diterima syarak. Dia batal puasa tetapi dia terus makan, melainkan orang yang disebut di sini bahawa uzur yang syar'i. Yang kedua, tidak menunaikan solat ketika berpuasa. Dia puasa tapi tak menunaikan solat. Ada yang macam tu. Yang ketiga, bermalasan dan tidak produktif dalam kerja-kerja di siang hari dengan sebab berpuasa. Yang keempat, wanita bertarawih beramai-ramai di masjid tanpa menjaga aurat. Dalam semayang cukup jaga, tak bagi nampak selai pun rambut, tapi bila keluar daripada semayang, aurat tidak dijaga. Ini kesilapan. Yang kelima, makan sahur di tengah malam kerana malas bangun di akhir malam. Sedangkan Nabi sangat menganjurkan sahur yang paling utama ialah di hujung malam, di akhir waktu malam. Yang keenam, tidak mengutamakan solat subuh berjamaah sebagaimana solat tarawih. Alhamdulillah, solat tarawih kita berpusu-pusu mengerjakannya secara berjamaah, tetapi solat subuh tidak dikerjakan secara berjamaah. Yang ketujuh, sebahagian lelaki hadir ke masjid dengan tidak berbau wangi, tidak memakai minyak wangi, dan mungkin sebahagiannya berbau busuk. Sebaliknya, perempuan pula yang datang ke masjid dengan berwangi-wangian. Ini kesilapan. Yang ke-8, berbuka puasa dengan merokok atau selain daripada makan dan minum. Yang ke-9, memperbanyakkan tidur di siang hari dengan alasan kononnya, dan dengan alasan itu adalah sebagai ibadat yang disuruh. Yang ke-9, memasuki Ramadan dalam keadaan harta masih dipenuhi dengan harta yang haram. Yang ke-10, bersahur dengan hanya makan dan minum sahaja, tetapi tidak menggunakan peluang waktu yang sangat istimewa itu untuk beribadah yang lain. Umpamanya sembahyang sunat 2 rakaat tahajud, berdoa, sebab ketika itulah di antara waktu yang amat mustajab untuk kita berdoa. Beristighfar pada waktu sahur. Jadi insya-Allah mulai tahun ini
insya-Allah kita bangun untuk sahur, sembahyang sunat 2 rakaat, atau sahur kemudian sembahyang sunat 2 rakaat, beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang seterusnya, menunaikan solat tarawih di masjid dengan niat untuk meriah, untuk rasa seronok pasal orang lain pergi sembahyang ramai-ramai, kita segan, malu, kita pun sembahyang tarawih sama-sama. Niat bagi betul, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Kemudian hadir berjamaah solat tarawih, tetapi tidak berjamaah solat 5 waktu. Ya betul, sembahyang sunat tarawih sunat muakkad, ya, tetapi juga sembahyang fardu, bahkan lebih-lebih utama kita sembahyang berjamaah. Mari kita menjadikan satu azam, tekad kita, bulan Ramadan ni kita nak sembahyang berjamaah 5 waktu nak sembahyang berjamaah. Kalau tak sempat di masjid, di surau, tak sempat di surau, di rumah bersama anak isteri atau bersama rakan kita. Satu peningkatan dalam ibadat kita insya-Allah. Dan akhir sekali, kesilapan kita sebahagian umat Islam, barangkali sebahagian besar, terlalu sibuk dengan persiapan hari raya, terutamanya pada 10 yang terakhir. Padahal sepatutnya 10 yang terakhir itulah ganjaran yang sangat besar menanti kita, yang sangat istimewa. Malam 10 yang terakhir, di mana satu malam ada malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semua sedia maklum, tetapi marilah sama-sama kita mengingatkan diri, keluarga kita dan seterusnya masyarakat untuk merebut peluang 10 yang akhir bagi mendapat ganjaran yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka an tu'ayyida al-islam wal muslimin wa an tu'aliya bi fadlika kalimatal haqqi wad din wa an tashmala bi 'inayatika wa tawfiyatika maulana al-malik al-mu'tasim billah muhibbad din as-sultan al-haj Abdul Halim Muazzam Shah ibn al-marhum as-sultan Badli Shah. Allahumma amnahu ar-rashad ووفقه للسداد وأصلح به العباد والبلاد واجعل التقوى له خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا.